Mari kita sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan. 我们要看一处的圣经。 Hari ini saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu jadilah kuat oleh anugerah Kristus Yesus. 今天给我的题目是一个非常好的题目，就是在基督耶稣的恩典里刚强起来。 Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama saja. 我们要看提摩太后书2章第1节， Kemudian nanti kita lihat kitab 2 Samuel pasal 22. 然后我们要看撒母耳记下22章。 Saya akan bacakan 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. 我先念一下提摩太后书第2章第1节。 Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。 Kita lihat sama-sama 2 Samuel pasal 22. 我们再看撒母耳记下22章。 Ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-39. 30到39节， 2 Samuel pasal 22 ayat 30 sampai 39. 撒母耳记下22章30到39节。 Yang berbahasa Indonesia kita baca terlebih dahulu, kemudian yang berbahasa Mandarin. 印尼语的跟牧师先念一遍，然后我们再念华语的。 Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. 撒母耳记下22章30到39节，我借着你冲入敌军，借着我的神跳过墙垣。至于神，他的道是完全的，耶和华的话是炼金的。凡投靠他的，他便做他们的盾牌。除了耶和华，谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？神是我坚固的保障，他引导完全人行他的路，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。他教导我的手能以征战，甚至我的膀臂能开铜弓。你把你的救恩给我做盾牌，你的温和使我为大。你使我脚下的地步宽阔，我的脚未曾滑跌。我追赶我的仇敌，灭绝了他们。未灭以先，我没有归回。我灭绝了他们，打伤了他们，使他们不能起来。他们都倒在我的脚下。 Bapak Ibu Saudara, kalau pagi hari ini kita punya tema jadilah kuat oleh anugerah Kristus Yesus. 今天早上我们题目是在耶稣基督的恩典上刚强起来。 Kalau bicara menjadi orang yang kuat, paling tidak ada 4 menurut pandangan dunia ini untuk menjadi orang yang kuat. 说起做一个刚强的人，起码在属世的眼光有4个方面。 Yang pertama, orang mengatakan bahwa untuk menjadi orang kuat kita perlu punya kekayaan. Karena dengan kekayaan kita bisa mengatur semuanya. 第一，这世界上的人说，你要刚强起来，你第一要有财富，因为有财富的话，你就能够控制一切。 Hal yang kedua, dunia memandang orang kuat ketika seseorang punya jabatan. 第二就是属世的人看见一个人刚强，因为他有地位。 Ketika seseorang punya jabatan, dia bisa mengatur aturan-aturan tertentu, dia bisa mengendalikan semuanya. 他有地位，他有职分，那他就有权利来控制很多人。 Oleh sebab itu hari-hari ini orang berlomba-lomba untuk menduduki sebuah jabatan tertentu. 所以现今人家就是一直追求要坐上某个地位。
Yang ketiga, pandangan dunia tentang kuat. Oh, berarti secara fisik kita mesti latihan, exercise terus. 第二就是世界人看的刚强，所谓的刚强，就是在身体上的刚强，就是一直不断的锻炼身体，做体育 Mesti 动作。 bentuk tubuhnya sampai jadi six pack. 也是体育的很认真的做这个运动的工作我要很好的身体。 Saya seringkali sambil guyon saya bilang, ini bikin one pack aja udah susah. Apalagi six coba. 你说要6块这么结实的肌肉，我要说1块就很难做了。 Tapi pandangan yang lain dari dunia ini untuk menjadi orang yang kuat, yaitu apa? Kita mesti kuat secara psikologis. 还有呢属世的人讲，哎，怎么刚强起来？我们也还要在精神上刚强。 Ada banyak pelatihan-pelatihan yang mengendalikan pikiran kita, wah emosi kita. 很多疗法是要我们教导我们如何控制我们的情绪、我们的思想。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita mesti jadi orang-orang yang kuat di dalam iman, itu yang paling utama. 但是神的道教导我们主要的我们要刚强起来，是我们要信心上刚强。 Yesus sendiri sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia mati dan naik ke sorga, dia mengatakan, aku nggak tinggalkan kamu seperti yatim piatu, aku berikan kepadamu Roh Kudus, seorang penolong, Parakletos itu. 耶稣本身在他死后复活还没有升天的时候，他嘱咐他的门徒们，他说：“我没有把你就这样丢下，我留下一个保惠师，他会来安慰你。” Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita jalanin hidup ini supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. 所以我们应该如何走上我们生命的道路，使得我们可以作为在神里面刚强的人。 Bicara tentang kasih karunia atau anugerahnya Tuhan bukan cuma sekedar pengampunan atau keselamatan. Tapi Anda dan saya jalanin hidup, kita bisa diberikan kekuatan, itu pun anugerah Tuhan. 说起神的恩典，不单单停止在救赎和让我们悔改救赎那个在天国得分，而是在我们执行我们的生命道路上，我们有盼望，有力量。 Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar. Bagaimana ketika kita jalanin hidup ini di tengah segala masalah yang kita hadapi, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. 我不会讲得太长，不过我强调的就是我们在走上我们生命的道路，我们面对我们日常生活的问题的时候，我们如何成为刚强有力量？ Mari kita belajar dari kehidupannya Daud. Saya suka sekali menyampaikan tentang kehidupan Daud. 我们要学习大卫的生活，我非常喜欢这个大卫这个人物。 Daud itu orang yang gak pernah selesai dari masalah. Daud itu banyak sekali ngalamin masalah, tapi dia tetap kuat. 大卫是一个没有脱离过困难的人，他生活问题重重，但是他还是刚强起来。 Dan yang hebatnya lagi, bukannya hidupnya Daud sempurna, Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi indahnya apa? Tuhan itu cinta banget sama Daud. 最了不起的是，他不是没有犯过罪，他已经犯过很多罪，不过神还是非常的爱大卫。 Ada 4 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. 我今天早上要分享4个方面。 Yang pertama, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-30. 第一，我们要看撒母耳记下22章， Dan juga 1 Samuel 17 ayat 45. Di situ dikatakan, karena apa di situ? Karena apa di situ? Dengan engkau. Saya suka statement ini. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. 30节非常明显的，这里说我借着你冲入敌军，借着我的神，就是一直与神同在，借着神。 Di dalam ayat yang lain dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Segala barisan Allah, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 撒母耳记上17章45节这样记载说，大卫对非利士人说。 你来攻击我，我是靠着刀枪和铜戟。
我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。 Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu Anda dan saya kita sama-sama sadari. Supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Maka yang pertama kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. 这就是你和我作为基督徒必须醒悟到的第一重要点，就是他与神同行。 Daud sadar betul bahwa dia tidak punya kekuatan apapun di luar Tuhan. 大卫完全明白，在神以外，他完全没有力量。 Oleh sebab itu Daud bisa mengatakan karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. 所以他清楚地说：“我借着你，我借着你。” Ketika peperangan Daud melawan Goliat boleh dikatakan ini lawan yang gak sebanding. Ini Goliat, ini Daud. 大卫面对歌利亚的时候，我们可以说这个时候非常不公平的一个不对称的一个征战。 Ini tentara yang tingginya hampir 3 meter, 2,9 meter. Ini seorang gembala kambing domba. 一个是小牧羊人，一个那个敌人是将近3米高的一个很高的人，高大的人。 Tapi Daud berani mengatakan engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 但是大卫敢于对他说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名。” Daud tahu persis dengan siapa dia berjalan. 大卫清楚明白他是与谁同行。 Daud tahu persis siapa yang melindungi dia dan menjagai dia. 大卫清楚明白是谁保护他、眷顾他。 Bapak Ibu Saudara tolong ingat, kita jalanin hidup ini kita nggak punya kekuatan apapun tanpa Tuhan. 弟兄姐妹，请不要忘记，我们走生命道路的时候，我们在神以外是没有力量的。 Hari-hari ini kita ngadepin masalah nggak kecil bisa jadi. Kita ngadepin masalah yang sangat-sangat luar biasa kompleks. 也许最近我们面对很多问题，而且不是小问题，非常复杂、非常繁重的问题。 Kalau kita jalan dengan kekuatan kita sendiri, capek hidup kita. 要是我们自己去扛的话，是非常疲惫的。 Kalau kita jalan dengan kekuatan kita sendiri, suteres gitu. 要是我们自己去靠我们的力量，那我们就会有压力， Bisa stres, bisa depresi gitu. 就会忧郁，犯忧郁症了。 Kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. 我 Amin. 们需要与神同行，阿门， Amin. 阿门。 Coba lihat, kita bisa belajar ya di sini banyak ama akong gitu ya. Kalau kita punya anak, kita punya cucu, coba lihat, ajak mereka jalan ke mall. 要是这里的就是祖父祖母有孙子孙女的话，带他们去商场逛逛。 Anak kira-kira umur 3 sampai 5 tahun begitu, kalau diajak jalan ke mall, wah mereka senang lari-larian ke sana kemari. 3到5岁的小朋友去逛商场的时候很开心，他们就到处跑。 Karena dia tahu persis ada papa mamanya atau ada ama akongnya yang bersama dengan dia. 因为他清楚明白，与他同行的有他爸爸妈妈、他祖父祖母， Betul? 对不对？ Coba kalau orang tuanya ngumpet, ama akongnya ngumpet, dia pasti tengok, dia takut karena ngerasa sendiri. 要是他父母或祖父母藏起来的话，他就会觉得惧怕，因为他觉得他是很孤独一个人。 Makanya kita jalanin hidup, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. 所以我们走生命道路的时候，我们要与神同行。 Tiap hari biasakan diri kita intim di dalam doa, baca firman. 每天都要亲近神，祷告、读经， Itu penting dan gak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. 这是非常重要的，这个我们无可否认的。 Yang kedua, 第二点， apa yang kita bisa belajar dari hidupnya Daud? 我们可以向大卫的生活吸取什么功课？ 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 3. 撒母耳记下22章33节。 Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku.
Juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. 当耶和华他救大卫脱离一切仇敌和扫罗之手的日子，他向耶和华念这诗他说：耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台，是我的避难所，我的救主啊，你是救我脱离强暴的。 Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. 弟兄姐妹，我们如果要在主里面刚强，我们必须做的第二件事就是这个。 Kita perlu hidup mengandalkan Tuhan. 我们生活要依靠神， Kita perlu bersandar sama Tuhan. 我们需要依靠他。 Saya seringkali kasih contoh seperti ini. Nah kalau saya nggak berdiri nggak mungkin ini. 我常常这样举个例子，我就必须得站起来了。 Bapak Ibu Saudara, saya kalau bersandar sama mimbar ini bisa nggak? 我能不能依靠这个台子？ Bisa nggak? 能够不能够？ Bisa. Tapi saya bakal jatuh nggak? 可以，但是我会不会跌 Jatuh. 倒？也会跌倒 Setuju。ya? Karena apa? Mimbar ini nggak kokoh. 为什么呢？ Mimbar ini gampang diangkat. 因为这个讲台不结实，很容易我们可以汲取， Mimbar ini gampang bergeser. 很容易挪掉。 Jadi kalau saya bersandar 那我依靠它的话， sama sesuatu yang nggak kokoh, yang gampang bersender, yang gampang bergeser, saya pun juga nggak kokoh, saya gampang jatuh. 如果我依靠的就是非常容易挪移的东西，那我也不坚固，我也很会挪移。 Akan sangat beda ceritanya ketika saya bersandar sama salah satu tiang gedung ini. 但是如果我依靠的是这个大堂的柱子， Kalau saya bersandar sama tiang gedung ini, Bapak Ibu Saudara, 如果我靠那个柱子的话， saya yakin dan percaya siapapun yang dorong saya, Wah, mau siap-siap. 5 orang, mau 10 orang, saya nggak akan jatuh. 我相信不管谁推我，要5个人、10个人推我，我也会坚固不挪移， Bukan sayanya yang kuat, tapi sandaran saya yang kuat. 而不是我很坚固、很有力量，是我依靠的很坚固。 Begitu pula dalam kita menjalani hidup. 我们走生命之路的时候也这样。 Saya seringkali katakan gak salah kita diberkati dengan kekayaan. Tapi jalanin hidup jangan nyender sama kekayaan. 我常常说，神赐福于我们钱财是没有错的，不过我们走这生命之路的时候，不要依靠钱财。 Itu sangat bahaya sekali karena kekayaan itu gampang bergeser, gampang berubah. 这非常的危险，因为财富是很容易移动的。 Hari ini orang bisa kaya raya, besok bisa habis gak punya 今 apa-apa. 天很富有的人，明天就一转眼什么也没了。 Amin. Amin. 阿门。 Ini penting karena Sangat sifatnya manusia mau menerima dan gak mau kehilangan. Sangat bahaya kalau orang diberkati sama Tuhan dengan kekayaan, hati pikirannya, hidupnya bersandar sama kekayaan. Bahaya. 因为这很危险，因为人的本性就是只要收，不想放弃。如果神赐福于他财富的话，他把生命靠在财富上，就非常的危险，因为很容易变动。 Sekali lagi saya katakan, gak salah kita diberkati dengan kekayaan. Tapi jangan hati kita bersandar sama kekayaan. 我再说一遍，神赐福我们财富是没有错误的，不过我们的心不能依靠这个财富。 Begitu pula ketika kita diberkati sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan punya jabatan. Gak salah kita diizinkan punya jabatan tertentu. Tapi jalanin hidup, jangan bersandar sama jabatan, itu gak kokoh. 同样的，当神允许我们或者托付于我们某个地位，这个地位很好的话是没有错误的。但是我们不能把这个生命靠在地位上，因为它不坚固。 Hari ini ketua KPK, besok bisa jadi tersangka. 今天我们是可以什么法院最高法院的组长，但是我们也可以明天就被开除了。
Hari ini bisa punya beberapa mobil mewah, supercar dan lain sebagainya. Besok udah diambil semua sama KPK. 今天 disita. 我们也许有好几辆那个豪华车，不过明天就被撤去了。 Sangat bahaya kalau kita jalanin hidup, kita bersandar pada jabatan, Bapak Ibu Saudara. 我们走生命之路的时候，如果我们靠的是地位，是很危险的。 Tapi mari kita belajar, 那我们要学习， jalanin hidup bersandar hanya kepada Tuhan. Dialah sandaran yang kokoh. 走上生命之道的时候， Amin. 只靠我们的神，阿门。 Amin. 阿 Bapak 门。 Ibu Saudara, tahun lalu ketika saya ngisi di sini, saya juga sempat sharing. 弟兄姐妹去年我也分享过， Saya sama istri boleh dikatakan kita dari mulai tahun 2019 kemarin, kita ngalamin badai yang begitu besar, bertubi-tubi Bapak Ibu Saudara. 我和师母就是从2019年以来一直经历着生活的风暴。 Bahkan ketika COVID 2020, semua jadwal khotbah cancel dari mulai Maret sampai September. 而且在疫情当中，就是2020年开始，3月到9月的这个讲道都没了。 Sampai saya bayar kontrakan rumah aja duitnya kurang. Bahkan yang lebih tragis lagi, beli nasi goreng di abang-abang langganan kita cuman 15.000 sebungkus. Saat itu kita nggak punya duit. 我房租都付不上，最可悲的就是我要去买这个路边的炒饭，15000我都没有那个钱。 Bulan Juli sampai Agustus 2020 saya kena tifus sama DB. Bahkan trombosit saya cuma tinggal 9.000, tapi saya cuma bisa diam di rumah. Karena kita nggak ada asuransi, nggak ada BPJS. Bayar BPJS nggak mampu. Asuransi sudah kita tutup karena nggak mampu bayar. 6月到8月的时候，我又患了那个登革热，然后呢，我就只能躺在家里，其实也比较严重的。但是因为我也没有保险，也买不了 BPJS， 所以我就这样在家里待着。 Maret 2021, saya ngalamin kecelakaan cuman gara-gara ngindarin orang nyebrang. Hari itu saya sama istri kita punya uang cuman gopek ceng, bukan US dollar tapi rupiah. 2021年3月，然后我因为要避免撞到人家，然后我自己就摔倒了，这里又受伤了。那时候我的钱是印尼盾的50万。 Bahkan sampai 8 kali operasi itu Bapak Ibu Saudara, secara logika manusia, saya sama istri kita nggak punya kemampuan, bener-bener nggak punya kemampuan. 这么一点点的钱，我动了8次手术。那按照人的眼光来看，这个是完全不可能的，我们没有那个能力。 Kemarin udah sempat 6 kali operasi dan akhirnya apa? Infeksinya gagal lagi, udah dibongkar, tetap aja masih infeksi. Sampai beberapa teman jemaat segala macam bilang, udah ke Malaysia. Akhirnya kita pergi ke Kuching. 当初就是在印尼做了6次手术，但是这个发炎的地方都是不能好。然后呢，会友们就支持我说去马来西亚那里治更好。 Dan dokter di sana bilang, oh masih bisa diimplan, infeksinya masih bisa diberesin. Operasi pertama cepet tiao, operasi kedua kurang lebihnya nopek gotiao. Secara logika gak mungkin Bapak Ibu Saudara saya punya uang secepat itu. 那时候那里的医生说，哦，这个还行，我们还可以给他治好。不过我第一次在那边做的手术是100条，然后第2次的手术是250条，就是逻辑上是我不可能去做的。 Saya cuma bilang sama istri saya, ini menurut logika rasanya nggak mungkin kita punya duit 350 juta, duit dari mana? Tapi kalau Tuhan mau, pasti Tuhan sediakan. Nggak tahu caranya gimana. 我跟师母说，其实按照逻辑上去想，350条我们是不可能有的这笔钱，但是我们依靠神，不知道怎么样，要是他允许的话就行。 Dan kurang lebih cuma 3 minggu Bapak Ibu Saudara, rupanya apa? Dari teman-teman jemaat dan lain sebagainya, rupanya cepet Tio yang pertama untuk operasi pertama Tuhan sudah sediakan. 在3个星期内而已，就是神已经为我们预备了第一次手术的费用，就是100条，从会友朋友们他们筹款供应给我们。 Ketika saya booking dokternya akhirnya untuk operasi yang pertama. Operasi pertama sedang berlangsung. Rupanya apa? Perlahan tapi pasti Tuhan sediain
nopek gotiau itu Bapak Ibu Saudara. 然后医生正在动我的第一次手术的时候，那时候手术还没完，但是神也已经动工了，就是预备了第二次手术的250条。 Saya cuma mau katakan simple gini, saya bukan mau menceritakan masalah uangnya. Uangnya itu nggak terlalu penting buat Tuhan. 我这样见证，不是说我要说这个钱的数目，这不重要，神也不把钱放在眼里。 Tapi yang saya mau katakan, ketika Anda jalanin hidup, waktu Anda benar-benar bersandar, Anda ngandelin Tuhan, percayalah apapun masalahmu, Tuhan gak kekurangan cara tolong hidupmu. 我要强调的是，如果你在生命道路上与他同行，靠着的是神，那神是不会没有办法帮助你生活中的问题。 Dan saya mau katakan simple, itu pun kasih karunia-Nya Tuhan. 我要说的是，全都靠神的恩典。 Amin. 阿门。 Bilang sama kanan kiri Anda, jangan amin-amin doang. 对你左右的人说，不要只是嘴上说阿门而已。 Yang ketiga, 第三点， masih kuat? 还可 Kalau 以 nggak 吗？ kuat kita tutup dalam doa. 还可以继续吗？ Yang ketiga, coba 第 kita 三 lihat. 点，我们再看。 2 Samuel pasal 22 ayat 35. 撒母耳记下22章35节。 Yang, ini menarik nih kata Daud. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. 我们要注意一下，这个是很有意思的一句话。他教导我的手能以征战，甚至我的膀臂能开铜弓。 Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan oleh anugerahnya Tuhan. 这是第三点，我们如何在神里面刚强起来，作为一个神刚强的儿女。 Kita perlu mau jadi orang yang mau diajar untuk berperang. 我们必须是受教的人，要他教导我们怎么征战。 Yang saya mau katakan gini loh, masalah dalam hidup kita gak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. 我要说的是这个，我们面对的种种问题，没有一个是偶然的。 Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya maksud. 每个神允许发生在我们生活中的事情，都是他有目的的。 Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau mendewasakan iman kita dan karakter kita. 在我们生命中，神所允许发生的一切问题，是神要用来使我们的信心成熟的。 Kita belajar dari hidupnya Daud. Ketika Daud menggembalakan kambing domba, Tuhan ajar Daud berperang. Berperang melawan siapa? Singa atau beruang. 我们看大卫的生活，当他是个小牧羊人的时候，神已经教他如何征战，是跟谁征战？就是跟那个狮子和熊征战。 Dan akhirnya Tuhan izinkan Daud ngadepin Goliat, seorang tentara yang tinggi di atas rata-rata. 最后就带他跟谁征战呢？跟歌利亚，就是那个军事是非常巨大的。 Bahkan ketika Daud jadi raja, Daud ngadepin peperangan demi peperangan, masalah demi masalah. 甚至当大卫已经做王以后，他也一直征战很多问题、很多困难。 Daud tahu persis bahwa melalui singa atau beruang itu Tuhan ajarkan dia untuk berperang. 大卫清楚明白，透过狮子和熊，神已经教他的手如何征战。 Bapak Ibu Saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Kita ketika jalanin hidup, mungkin Anda dan saya, kita diizinkan ngalamin masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan. Rasanya nggak enak, tapi percayalah Tuhan sedang latih kita. 弟兄姐妹，在这个生活道路上，神也许允许我们面对种种的困难、重重的那个问题，但是我们要深信，就是神允许这些发生，是要教导我们，要给我们刚强。 Kita jadi orang Kristen jangan cuma mau enaknya aja dari Tuhan. Nah, Sometimes Tuhan izinkan kita ngadepin hal-hal yang nggak enak, tapi tetap ada tujuan Tuhan yang baik. 那我们做基督徒就不能只要好的，不能要享受舒服的事情，但是神有时候也给我们尝试这些困难使得我们能够在他里面投靠他。 Saya seringkali katakan pada jemaat gini, ketika saya punya anak, saya lebih menikmati yang namanya memanggil Tuhan itu Bapa. 我
常常都会有这么说：我有孩子之后，才能享受真正的享受。我称呼我的神为父。 Sebagai contoh begini, 比如说 kalau 这样， kita orang tua, kita suruh anak-anak kita, ayo matiin gadgetnya, ayo sekarang kamu belajar. Nurut orang tua, anak disuruh belajar, itu baik atau enggak? 比如说我们有孩子，我们就嘱咐他，我们叫他说好，把那个手机关掉，现在学习。如果孩子听父母的话，好不好？ Anak disuruh belajar, nurut orang tua, itu baik atau masalah? 如果孩子听爸爸妈妈的话，要他学习，这个是好还是不好？ Itu baik pastinya. 很好。 Tapi seorang anak disuruh belajar lagi asik main gadget, 但是 disuruh belajar, nurut si anak itu baik atau masalah? 但是在孩子的角度来看，他正在享受这个游戏或者手机，但是这样的时候要他学习，对他来讲是好是不好？ Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， kadang Anda dan saya seperti anak-anak ini. 有时候你和 Kita 我就 pengennya 像 lagi 这些孩子， Kita pengennya lagi seneng-seneng, tapi Tuhan izinkan kita ngadepin masalah. Sometimes kita marah, Tuhan kenapa kok aku ngadepin begini, kenapa kok begini, kenapa kok begini, ini gak enak Tuhan. Tapi Tuhan akan berkata, nah semuanya itu untuk kebaikanmu. 我们就像这些孩子正在享受的时候，想一直享受，不想停止。但是我们就当神允许我们面对这个学习，就是很多困难的时候，我们就会生气，说为什么要这样？为什么让我承担这一些？为什么要我面对？为什么要临在我的身上？我们就会抱怨。然后呢，神就对我们说：“我孩子，其实这是你的功课。” Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang ini, maka ketika kita ngalamin masalah, kita nggak gampang marah sama Tuhan. 要是我们可以从这个角度来看，那我们面对问题的时候，我们不容易的向神发怨言， Karena Tuhan tetap baik buat kita. 因为神对我们还是好的。 Amin, 阿门， amin. 阿门。 Yang keempat, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir ini mukjizat terjadi. 最后一 Yang 点， ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Yang keempat, 第四点， ayat 34 dan 36, apa yang disampaikan Daud di situ? 34和36节，大卫怎么说？ Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Di ayat 36, juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. 34节，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。36节，你把你的救恩给我做盾牌，你的温和使我为大。 Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. 这就是第四点。 Terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Kita moving to the next level, kita naik ke level selanjutnya. 有时候神允许各种各样的问题发生在我们的生活中，目的是要把我们提升到一个更高的阶段。 Anda lihat levelnya Daud. Tadinya dia ini bukan siapa-siapa, dia cuma sekedar gembala kambing domba, Bapak Ibu Saudara. 你们看，就是像大卫一样，其实他谁也不是，他就是一个小牧羊人。 Peperangannya dia cuma ngelawan singa, ngelawan beruang. 他的战争只是面对这个熊、这个狮子， Untuk mempertahankan kambing dombanya. 就是为了保护他牧羊的羊。 Ketika dia maju di dalam sebuah peperangan ini, karena bangsa Israel ditantang sama Goliat. 当歌利亚就是挑战以色列军兵的时候，他走出来。 Daud ini bukan siapa-siapa, Bapak Ibu Saudara. 大卫不是什么人， Daud cuma sekedar anak remaja, anak ABG. 他只是一个就是少年人而已。 Bahkan Saul pun seakan-akan dalam tanda petik menghina dia. Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Kira-kira kalimatnya kan begitu. 甚至扫罗也藐视他说：“你根本不知道你面对的到底是谁。” Tapi ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan ketapelnya ini, Goliat mati, kepalanya dipenggal sama Daud. 但是大卫就是用他的机弦打败了歌利亚，然后歌利亚死了，他斩掉他的头之后， Anda lihat, ketika Goliat tumbang, 当歌利亚倒在地上，
Kepalanya Goliat dipenggal sama Daud. 他的头被大卫割掉， Tangan kanannya Daud pegang pedang. 大卫的右手拿着刀。 Tuhan sebenarnya sedang memproklamirkan, ini loh orang pilihannya. Daud dibawa ke level yang lebih tinggi. 神其实是向大家就是宣告，这就是我所选中的人。 Dan semua mata akhirnya melihat, bukan cuma tentara orang Filistin, tapi juga tentara Israel melihat bahwa Daud bukan cuma sekedar anak remaja. 所以众目都看见清楚的，就是不单单是非利士人的军队，而且是以色列人的军队。这位大卫不只是普通的少年人。 Bapak Ibu Saudara, terkadang Anda dan saya, kita diizinkan sama Tuhan ngadepin Goliat masalah. 弟兄姐妹，有时候你和我，神允许我们面对很多事情上的歌利亚。 Urusan kaki saya ini juga jadi Goliat saya nih. 就像我的脚这个问题，对我来讲是我的歌利亚， Saya nggak boleh kalah. 我不能失败。 Tapi yang saya tahu, lewat Goliat masalah ini, Tuhan mau bawa saya moving to the next level. 我知道的就是透过我的脚上的这个歌利亚，神要把我提升到更高的一个阶段。 Kalau Anda pagi hari ini bisa jadi waktu Anda datang ke gereja, Anda lagi ngelus dada, bisa jadi Anda lagi berurai air mata, Anda lagi ngalamin pergumulan yang begitu berat. Percayalah, Tuhan mau bawa engkau moving to the next level. 要是你来教会之前，你正在叹息，你正在流过泪，那也许你的这个你生命中的面对的这个问题，这个歌利亚是神要使用来把你提升到更高的一个阶段。 Gak ada ceritanya naik kelas Bapak Ibu Saudara kalau kita gak pernah mau ngadepin ulangan semester. 要是没有期末考试的话，我们就没办法升级。 Gak ada ceritanya kita selebrasi wisuda kalau kita gak pernah mau ujian skripsi. 要是我们不去答辩考论文的话，我们永远不能庆祝我们的做那个毕业典礼。 Kalau hari ini Anda datang, Anda lagi ngelus dada, Anda lagi ngalamin masalah yang begitu berat, tolong ingat kembali, berjalan bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan. 如果我们今天早上要来教会的时候垂头丧气，就是一直叹息我们在神的面前，我们知道只是依靠他，就是成为我们可以投靠的力量。 Biarlah 4 hal ini boleh jadi berkat buat kita. 但愿这4项功课可以成为我们的祝福。 Bahwa selalu ada maksud Tuhan yang baik lewat setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. 深信在我们神允许在我们生活中发生的一切事，都是有神的美好的计划。 Silakan, Elis. Tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sungguh memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjadi Daud kecil Amin. yang tidak mengandalkan diri sendiri karena memang tidak ada apa-apa yang sanggup kami andalkan. Amin. Sungguh Tuhan, ketika kami mengandalkan segala yang ada ini, kami sungguh lelah. Amin. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa kami tidak perlu lakukan itu. Terima kasih untuk sederet sebutan dalam pujian Daud yang mengingatkan kami bahwa Engkau bukit batu kami, tanduk keselamatan, perisai dan gunung batu kami dan segala yang lain. Amin. Sehingga kami yang kecil ini yang lemah, boleh tetap lemah asal kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami boleh menyambut Goliat-Goliat dalam hidup kami dengan sikap hati yang berbeda. Kami boleh menyambut Goliat-Goliat ini tidak lagi dengan rasa takut. Karena kami tahu kami tidak perlu melawannya dengan kekuatan kami sendiri. Karena kami tahu Tuhan kami siap memenangkan semua peperangan di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati dan kesadaran dan kesukacita di dalam segala masalah dan pergumulan kami. Karena kami punya Tuhan yang kuat dan Tuhan yang lebih besar daripada segala Goliat yang ada. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami percaya Tuhan telah rancang dengan baik agar hidup kami dengan rancangan Tuhan yang sempurna itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh menjadi terang di dunia ini dan menjadi garam di dunia ini. Sehingga kembali setiap orang yang melihat kami di luar sana memuliakan Bapa kami yang di surga.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap diri kami dan masa depan kami dan apapun yang kami hadapi di depan mata hanya kepada Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.